kita nak bercerita. Okay, so hari ni kita nak cerita tentang kesihatan mitokondria lah. So, saya rasa ramai yang tak faham sebenarnya apa tu mitokondria kan. Sebab tu hari ni saya pilih tajuk ni untuk saya nak bercerita tentang anda, kepada anda semua. Sebab ia ialah antara salah satu marker yang penting dalam diri kita lah. Okey, saya letak kat sini. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya lagi sekali sebab ada yang ahli luar yang tak kenal saya juga. Okey, saya kenalkan diri saya, nama saya Afri Daniel. Saya kerja sebagai engineer di syarikat multinational company lah. Saya ada 3 kerja lah sekarang ni. Okey, 3 kerja memang sangat busy. So saya seorang engineer, saya seorang ABO juga dan juga saya juga jap jap jap. Saya tersalah klik. Saya mute all dan not allow supaya tak ada gangguan. Okey, kalau anda nak apa-apa anda boleh chat dekat ruangan chat. Okey, saya juga seorang ABO, okey, full time ABO MW, full time ke part time saya pun tak tahu. Okey, dan juga saya seorang coach wellness. Okey, saya bukan doktor, saya coach wellness. Jadi anda kena faham, anda jumpa doktor bila anda sakit. Bila anda tak sakit dan nak meningkatkan kesihatan anda, kamilah yang sebenarnya anda akan cari. Okey? Jadi apa sebenarnya coach wellness buat sebenarnya kan? So saya nak share dengan anda lah. Okey? Apa sebenarnya kerja kita? Kita bukan doktor. Jadi ada confession daripada seorang doktor, nama dia Dr. Pal, dia sangat terkenal dekat YouTube. Okey? Dan dia juga seorang gastroenterologist lah, maknanya yang anda semua buat gut reset tu itu ialah kepakaran dia. Okey? So dia memang bekerja di California lah, seorang doktor pakar di California. Okey, ini ialah apa yang dia confess dekat kita. Okey? Tentang apa yang doktor tahu tentang nutrition. Medical curriculum, none of the subjects, we learned about 30-40 subjects throughout the medical school. None of the subject talked about how to lose weight. Can you imagine? And all these dietitians and nutritionists over there in the social media platform, if you look at it, they always say that doctors don't know anything about nutrition. And all the comments will be like, this lady is a nutritionist, what does she know? Let's go and talk to a doctor. I'm right here telling you right in front of you that doctors don't know anything about nutrition because it is not incorporated in the medical curriculum. And I always say that the medical system is rigged because the teaching to us is always about how to treat a disease. Not how to prevent. Not how to prevent. Not how to prevent. Okay, apa yang dibagi tahu kat sini ialah doktor dilatih untuk merawat dan bukan prevent. So bila anda tak sakit, anda nak tingkatkan kesihatan, di sinilah sebenarnya coach wellness akan masuk dan bantu anda semua untuk tingkatkan kesihatan anda. Faham tak? Okey, sangat-sangat penting. Sebab tu saya bagi anda dengar dulu apa sebenarnya. Selalunya bila orang dia nak jadi sihat, dia jumpa doktor, doktor cakap jangan makan suplemen, jangan buat ni, jangan buat tu kan. Sebenarnya anda kena faham. Anda jumpa doktor bila anda sakit saja. Okey? Dan bila sihat, tagisan anda tinggi dan berat badan anda berlebihan, anda jumpa doktor, dia tak dapat bantu anda. Sebab saya antara orang yang pergi jumpa doktor bila saya berada dalam berat badan yang sangat tinggi dan mereka tak dapat bantu saya pun. Okey? Dan orang yang bantu saya ialah upline saya. Sangat-sangat penting benda ni. Okey? So ini ialah diri saya sebelum saya join MW. Saya tak faham. Saya jumpa doktor, saya tak faham. Jadi perubahan yang anda lihat luaran kita ni, okey, sebelum saya join MW memang saya tak faham tentang nutrition. Saya seorang yang badan besar, saya hanya fokus nak turunkan berat badan saja. Okey? Jadi perubahan yang kita nampak pada luaran ni, dia sebenarnya bermula daripada dalaman kita. Sangat-sangat penting. Poin ni sangat penting. Anda kena faham. Kalau anda nak berubah daripada luar, anda kena ubah daripada dalaman. Apa yang saya cerita hari ni ialah tentang dalam badan kita. Sangat-sangat penting. So, perubahan dalaman anda pula bergantung pada apa yang anda makan. Okey? Jadi, apa sebenarnya yang anda makan selalu? Okey. Selalunya kita makan makanan yang tak sihat. Kita makan makanan yang junk food. Apa tu junk food? Kalau saya translate bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, dia kasar sikit lah. Makanan sampah.
Kalau kita nak bina satu tubuh yang sihat, kita kena bagi dia bahan mentah untuk bina tubuh yang sihat. Kalau kita bawa sampah je kan, boleh ke kita bina rumah yang cantik? Kan? Macam rumah upline kita cantik kan, 7 tingkat dan sebagainya kan. Kalau anda hari-hari bawa sampah pergi rumah dia, buang kat rumah dia, awak rasa dia boleh buat ke rumah yang cantik macam tu? Tak boleh. Dia kena bawa pasir, dia kena bawa kaca, dia kena bawa jubin untuk bina rumah dia. Baru dia boleh bina rumah dia. Dia perlukan raw material. Jadi kita sebagai manusia pun, kita perlukan raw material. Antara 7 jenis nutrisi yang kita perlukan ialah karbohidrat, protein, lemak. Itu kita boleh dapat daripada makanan kita. Dan berlebih-lebih pula kita dapat. Yang kita tak dapat ialah vitamin, mineral, dietary fiber dan juga air. Yang fiber ni biasanya yang anda buat research itulah kan. Fiber, probiotik itu sangat penting. Lepas tu air pun sangat penting. Di mana dalam sebagai ABO kita semua guna air e-spring kan. So kalau anda minum air RO, biasanya air RO dia akan tarik mineral keluar daripada badan awak. Okey? Ini saya bukan nak cerita pasal e-spring, tapi saya nak cerita pasal nutrition badan. Jadi air mineral juga sangat penting dalam badan awak. Kalau minum air RO, dia akan tarik mineral keluar daripada badan awak. Sebab apa yang awak kencing tu bukan air kosong, dia ada garam mineral. Okey? Bila awak buang air tu, dia buang sekali dengan garam mineral. Jadi bila awak masukkan air kosong dan buang garam mineral tu datang daripada badan awak sendiri. Dan hilang raw material lagi untuk awak jadi diri awak yang terbaik lah. Okey? Ini semua saya guna testimoni saya dan ahli saya. Okey. Ramai orang dia bandingkan kos makanan sampah tu, junk food tu dengan suplemen. Memanglah jauh beza. Memanglah jauh beza. Okey? Oh dia kata suplemen ni mahal lah, RM80, RM70. Dibandingkan dengan McDonald yang dia makan, KFC yang dia makan tu. Yang tu dia tak bandingkan pula. Faham tak? Anda perlukan raw material tapi anda berkira dengan diri anda sendiri. Dia kata benda ni mahal. Tapi anda nampak tak gambar yang saya tunjukkan anda? Anda tak boleh jadi diri anda yang terbaik jika anda tak bagi raw material pada badan anda. Nutrition pada badan anda. Jadi jangan bandingkan harga makanan dekat luar dengan suplemen yang anda ambil. Sangat-sangat berbeza. Okey? Satu junk food, satu body nutrition. Saya boleh katakan makanan dekat warung-warung tepi jalan tu pun boleh dikira junk food juga. Kalau pagi anda makan kuih dan sebagainya, total junk food. Dia tak ada nutrition pun dekat dalam tu. Anda faham tak? Okey? Betul. Makan 3 kali fast food dah boleh dapat beli suplemen. Tapi sekarang manusia dia tak nampak. Dia tak nampak kepentingan ni. Tapi orang yang percaya kepada saya, dia akan dapat. Dia akan dapat kesihatan yang baik. Kita tengok antara orang yang dapat kesihatan yang baik. Okey? Ini baru saya ambil leader-leader saya. Contoh-contoh leader saya yang 12%, yang 15% kan, yang gold producer pun ada kat dalam ni. Okey? Diorang dah river diabetes, diorang dah jadi versi mereka yang terbaik dah. Kalau kita tengok dekat grup, beratus orang dah turun berat banyak. Sebab apa? Sebab mereka percaya kepada apa yang saya cakap dan faham kepada apa yang saya cakap. Dan penurunan berat badan dekat grup ni bukan disebabkan oleh suplemen ataupun pemakanan. Tetapi kepercayaan diorang yang diorang boleh ubah diri diorang jadi versi yang terbaik dengan bahan-bahan yang diperlukan lah. Dengan semangat dan dorongan untuk lakukan perubahan. Anda pun boleh juga dalam grup ni untuk lakukan perubahan dengan cara yang betul. Hari ni saya nak share pada anda semua. Okey, anda bersedia tak nak dengar? Hari ni bukan kelas biasa-biasa. Saya takkan buat kelas biasa-biasa. Okey, jom kita mulakan kelas kita hari ni. Apa itu mitokondria? Banyak orang tak faham. Apa itu mitokondria? Okey, mitokondria ni dia ialah kilang tenaga dalam sel kita. Okey? Bahan yang bertanggungjawab menghasilkan tenaga. Bahan yang bertanggungjawab menghasilkan tenaga. Ramai orang dia participant dah apa 100. Kalau naik satu-satu bagi tahu Okey. Ramai orang bahan yang bertanggungjawab untuk menghasilkan sel dalam badan kita lah. Okey, ramai orang dia tak faham apa tu sel dan sebagainya. Okey, sel ni dia adalah bahan asas dalam badan kita. Sel-sel ni akan menjadikan tisu badan.
Dan tisu badan ni akan menjadikan organ dalam badan kita, sama ada otot jantung ataupun organ otot kan, paru-paru, liver dan sebagainya lah. Dan organ ni bila dia bergabung, dia akan jadi sistem badan kita. Okey? Jadi sel ni dia ialah bahan paling asas dalam badan kita. Kalau kita sebut sel ni apa kan? Dalam um, kalau kita nak bina satu rumah ni, sel ni umpama pasir. Pasir boleh jadi batu, pasir boleh jadi simen. Okey? Sel ni umpama pasir. Dan plaster tu ialah collagen lah kan. Batu-batu kalau tak plaster dia tak cantik. Collagen dia mencantumkan batu-batu. Itu ialah collagen. Nama pun collage. Collage tu mencantumkan. Kalau Google collage tu apa? Collage is mencantumkan. Jadi collagen is bahan yang mencantumkan otot kita. Barulah nampak cantik kan. Rumah plaster dengan rumah tak plaster mana yang lawa? Of course lah rumah yang plaster kan. Itu gunanya collagen. Jadi sel ni dia ialah bahan yang paling asas dalam badan kita. Okey, contohnya kita ambil sel lemak kan. Kita ambil sel lemak. Dalam sel lemak ni pun dia ada tangki minyak. Okey, tangki minyak. Tangki minyak ni ialah tenaga lah. Okey, lepas tu dia ada apparatus, nukleus. Nukleus ni ialah ibu sel kita lah. Dan nampak tak kat sini? Dia ada mitokondria. Okey, mitokondria ni dia yang menghasilkan tenaga dalam sel awak. Yang ni tangki minyak je. Tangki minyak. Okey, yang ni tangki minyak. Mitokondria ni yang menggunakan tenaga. Faham tak? Okey, yang ni sitoplasma lah. Sitoplasma ni ialah air dalam sel badan awak. Jadi sebenarnya air dalam badan awak yang awak minum tu dia akan jadi air dalam sel juga. Okey, air ni dia ada dua jenis. Dia ada intracellular intracellular fluid dan extracellular fluid. So intracellular ni ialah air dalam sel lah. Okay. Yang ni extracellular, yang ni intracellular. So yang ni pun kalau awak pergi ke Amway punya shop, dia ada mesin tu tau. Saya tak tahu tapi dekat Singapura dia boleh print out untuk anda. Anda boleh tengok air dalam badan awak berapa banyak, air dalam sel awak berapa banyak, air di luar sel awak berapa banyak. Sangat penting. Okay? Okay. Jadi balik kepada mitokondria ni. Mitokondria ni ialah kilang tenaga dalam sel awak. Okay. Jadi masih tak faham lagi lah coach, kilang tenaga apa, I cannot relate lah. Okay. Jadi saya bagi awak satu analogi yang senang. Dalam kereta awak, elemen mana yang menggerakkan kereta? Saya nak anda chat hari ni. Pasang keyboard. Hari ni kita semua main dekat keyboard. Okay, dalam kereta awak, saya nak anda komen dekat chatbot. Elemen mana yang menggerakkan kereta? Yang paling penting. Mesti ada yang sebut tayar dan sebagainya. Elemen mana yang akan menggerakkan kereta tersebut? Enjin, okey. Petrol, enjin. Sekejap saya tarik the chat. Enjin kereta. Kunci. Kunci carburetor. Steering. Okey. Minyak hitam. Okey. Elemen mana yang akan menggerakkan kereta? Apakah mitokondria dalam kereta tersebut? Ialah enjin lah. Okey. Enjin ialah mitokondria dalam kereta kita. Dia yang menggerakkan enjin tu ialah mitokondria lah dalam konteks kereta lah. Kalau you tak faham mitokondria tu apa, you just imagine. Enjin tu ialah mitokondria awak. Dan petrol tu ialah sumber tenaga untuk mitokondria tu bergerak. Okey? Okey, jadi dalam badan kita, apakah sumber tenaga yang mitokondria boleh gunakan? Komen lagi. Apakah sumber tenaga yang badan kita boleh gunakan? Lemak kan. Lagi? Glukos, oksigen. Oksigen tu memang perlukan lah. Memang oksigen tu perlukan. Tapi oksigen tu bukan tenaga. Oksigen tu macam cofactor saja. Nutrien. Okay. So, okey, apakah sumber tenaga yang badan kita perlukan? Okey, kat sini kita faham yang enjin ni ialah mitokondria dalam badan kita. Sorry, betul ke? Yes, betul lah. Enjin tu umpama mitokondria. Jadi kita kena faham pula sekarang ni bab tenaga dalam badan.
Okey, kita kena faham pula bab tenaga dalam badan. Apa tu tenaga dalam badan? Kalau you tak faham tenaga dalam badan, tak guna you ada enjin yang bagus pun sama juga, tak guna. Jadi sekarang anda kena faham sistem badan manusia. Okey? Okey. Sebelum badan manusia yang paling ringkas sekali dia ada tulang. Dia ada tulang. Okey, dia ada sistem tulang. So selepas tulang tu, di atas tulang awak ada skeletal muscle. Skeletal muscle ni dia ialah otot yang menyelaputi tulang awak. Biasa tak awak makan ayam goreng awak tarik ayam goreng dekat bahagian peha, drumstick kan? Okey, awak kan makan otot ayam tu kan, daging ayam Okey, awak makan daging ayam tu dia menyelaputi tulang tersebut. Okey, sama macam badan kita. Kita ada skeletal muscle. Skeletal muscle ni dia ialah otot yang menyelaputi tulang kita lah. Kenapa saya ingat ni? Okey, dia ialah otot yang menyelaputi tulang kita. Okey, selepas itu kita ada organ-organ yang ada dalam badan kita. Organ macam otak, paru-paru dan sebagainya. Ini fill up dekat bahagian tengah badan kita lah. Dekat bawah badan kita tak ada otot. Tak ada organ. So organ ada dekat bahagian badan kita, dekat tengah badan kita. So ini ialah bahan asas badan kita. Okey, yang ni ialah tenaga dalam badan kita. Nampak tak lemak ni? Sebenarnya badan kita sepatutnya macam ni kan. So ini semua tenaga dalam badan kita. Nampak? Sebenarnya kaki kita tak perlu pun macam ni. Tapi ini semua tenaga berlebihan dalam badan kita. Yang ni macam mengandung anak lelaki, anak perempuan kan orang cakap kan. Kalau atas tu lelaki kan. Saya tak tahu lah. Tapi yang lemak dalam badan kita actually dia ialah tenaga dalam badan kita. Tenaga yang mitokondria kita akan gunakan. Okay, tenaga yang mitokondria kita akan gunakan. So anda faham tak? Sebenarnya badan kita dia rangka, lepas tu otot, lepas tu organ. Itu saja. Itu bukan tenaga dalam badan kita. Tapi lemak tu ialah tenaga dalam badan kita. Okey, sebelum tu anda kena faham juga macam mana badan kita simpan lemak. Okey? Anda kena faham. Topik ni sangat penting untuk anda turunkan berat badan juga, dan juga anda faham tentang tenaga dalam badan awak. Macam mana badan awak boleh simpan begitu banyak lemak. Okey, tenaga dalam badan kita dia ada beberapa jenis. Dia ada gula. Gula ni dia akan duduk dalam darah. Okey, gula. Gula ni dia akan duduk dalam darah. Okey. Okey, darah dalam gula kita hanyalah 4 ke 5 gram saja pada satu waktu. Apabila berlebihan, badan awak akan hantar dia ke hati. Okey, hati kita dia akan simpan rangkaian gula yang dinamakan glycogen. Okey, glycogen. Dan glycogen dalam hati kita boleh simpan dalam 100 gram. Ini semua tenaga dalam badan kita tau. 100 gram. Okey, otot kita boleh simpan dalam 300 gram lah. Otot 300 gram. Okey, kalau orang suka bersenam maknanya dia ada lebihan tempat nak simpan gula lah. Okey, ini semua tempat simpanan gula. So bila berlebihan kan, berlebihan maknanya kita makan lah. Kita makan gula tu berlebihan, dia akan jadi gula dalam hati kita 100 gram. Jadi bila berlebihan, jadi badan kita terpaksa simpan tenaga berlebihan ni, tenaga berlebihan ni menjadi lemak badan. Badan kita terpaksa packagekan tenaga berlebihan dalam badan kita sebagai lemak. Okey? Jadi sebenarnya lemak ni dia ialah simpanan tenaga berlebihan dalam badan kita. Disebabkan oleh gula yang terlalu banyak dalam badan kita. Tapi kalau badan kita dia dah terlalu banyak lemak, gula ni dia tak boleh jadi. Jika badan kita dah terlalu banyak lemak, gula ni dia tak boleh simpan jadi lemak balik, dia dah maksimum. Apa yang berlaku ialah badan kita dia tak boleh tukar lah, tak boleh tukarkan gula tu jadi lemak lah. Jadi itu yang disebabkan oleh gula tinggi dan kita kena diabetik. Okey? Itu cerita lain lah, itu cerita lain. Saya bagi extra info. Kita kena diabetik disebabkan oleh lemak kita dah sampai satu tahap yang maksimum. Okey, dan badan kita dia tak boleh lagi tukar lebihan gula ni menjadi lemak.
Dan setiap orang dia tak boleh jadi gemuk macam orang lain. Okay, that's why you nampak ada office mate awak, kawan-kawan awak ataupun saudara mara awak yang walaupun dia kurus, dia kena kencing manis. Sebab dia ialah orang yang tak boleh simpan lemak banyak dalam badan. Okay, dia memang nampak cantik pada luaran, tapi dalaman dia dah teruk. Dia dah kena kencing manis dan berlaku inflamasi yang tinggi dalam badan dia dan mula merosakkan semua organ-organ dalam badan dia. Then setelah beberapa tahun you akan dengar dia akan masuk pusat dialisis, dia akan ada kanser dan sebagainya. Nanti saya akan sebut, saya akan sentuh buat kanser juga. Sebab dia semua berkaitan dengan kesihatan mitokondria kita. Okey, sekarang saya nak anda tahu berapa berat lebihan yang awak ada dalam badan awak. Ini sangat penting. Sebab kita nak tahu kesihatan mitokondria kan, kita kena tahu berapa berat lebihan berat badan yang kita ada. Okey? Okey. Jadi berat, sekarang saya nak tahu tinggi awak berapa. Cuba awak komen tinggi awak tolak dengan 100. Tinggi awak tinggi awak tolak dengan 100. Okey, saya tinggi 170 kan, tolak dengan 100. Jadi komen 70 dekat saya punya chat group. Sebab kita hari ni interaktif sikit lah. Okey, so 71.5. Okey, jangan segan-segan komen je. Kita hari ni macam kawan-kawan, kita nak bantu semua orang jadi sihat kan. Okey, 72, 60 kan. Berapa? 60. Kak Narimah 50 je. Okey, so kalau anda tak kira anda tak tahu. 45 Kak Suzana kan, 58 kan. Okey, sekarang saya nak anda. Okey. Okey. Sekarang saya nak anda tolakkan berat anda sekarang kan. Okey, saya punya berat sekarang ialah 79 lah. Tapi pagi ni 83 lah kan. Pagi ni saya 83. 83 tolak 70. So saya ada lebihan berat 13 kg. Okey. Anda ada lebihan berat berapa kg? Cuba anda komen. Anda ada lebihan berat berapa kg kan? Nampak kat sana 10 kg, 6 kg kan. Wow, bagus 6 kg, 5 kg. Saya ada berat lebihan 13 kg. Okey. Jadi banyaklah. Tengok orang-orang MW kan, dia punya berat badan dia cantik je. Okey, jadi nampak tak? Kita ada lebihan berat yang banyak yang kita perlu turunkan. Okey. Kalau saya buat program tu, kadang-kadang orang tulis 70, 50 kan. Dia punya dahsyat lah. Dia punya lebihan berat dia. Tapi kalau kita tengok orang-orang MW ni dalam 10 kg kan. Maknanya memang kita, saya tinggi 76. Kira lebihan berat. Dah ideal lah tu. Lebih kurang ideal lah. Okay. So semua pun dalam range yang sihat lah. Okay. Okay. Okay, jadi kalau 70 kg ni pun dia sebenarnya dah ada campuran lemak dalam tu kan. Jadi anda tengoklah berapa berat, lebihan berat yang anda ada. Anda kira sendiri, tak ada masalah. Okay, sebab lebihan berat ni dia menandakan kita ada benda yang kita perlu buat lagi lah. Perut masih puncit. Okay, next slide saya mana? Okay, sorry. Okay, ini calculation tadi saya dah bagi. Okay, komen. Okay. Okay, jadi kalau kita ada lebihan berat yang banyak, kan, kita ibarat kan, kita ni macam lori tangki minyak tau, yang membawa beban ke sana ke sini. Faham tak? Kita punya enjin kecil, tapi kita punya lebihan berat sangat banyak. Kalau anda tengok kan, kalau lebihan berat anda 30 kg, 40 kg macam saya dulu kan, umpama tangki minyak lah, bawa lebihan tenaga tu ke sana kemari. Jadi kita kena gunakan extra energy ni sebagai tenaga untuk mitokondria kita. Okey. Jadi itu ialah tenaga dalam badan kita. Dia ada dua jenis. Sama ada awak guna lemak ataupun awak guna gula. Okey. Gula tu datang dari mana? Saya tanya balik. Siapa yang boleh jawab? Gula tu datang daripada mana? Kalau kita
punya tenaga dalam badan, siapa boleh jawab? Tadi saya dah bagi tahu kan yang gambar manusia tu. Nasi dari makanan. Okey. Okey, sebenarnya makanan yang kita makan tu dia tak terus kita boleh gunakan. Kita kena simpan dulu. Lepas tu badan kita baru gunakan tenaga tersebut lah. Okey. Yang menggunakan tenaga tersebut ialah ATP kita. Mitokondria kita. Macam mana digunakan? Ialah menukarkan dia kepada ATP. ATP ni ialah tenaga dalam badan. Energy currency dalam badan. Okey, adenosine triphosphate. Bila badan kita hasilkan ATP, dia akan tukar jadi ADP. Okey? ATP tu ialah triphosphate. Triphosphate ni ialah 3 fosfat. Jadi bila kita menggunakan tenaga, apa yang berlaku ialah fosfat ni akan jadi 2 fosfat. Jadi tenaga dalam badan kita sebenarnya, kalau kita kaji balik, kan? Kalau kita kaji balik, dia ialah fosfat lah. Pergerakan fosfat. Siapa tak faham kat sini? Kalau kita tengok kan, badan kita menghasilkan tenaga ATP dan dia jadi ADP. ATP tu ialah 3 fosfat. Lepas tu dia jadi 2 fosfat. Lepas tu badan kita top up balik jadi 3 fosfat. Sebenarnya badan kita dia ialah perubahan fosfat yang bergerak sahaja dalam badan kita yang memberikan kita tenaga. Yang memberikan kita tenaga. Dan bahan yang membantu kita convert energi ni ialah mitokondria kita lah. Okey. Dan fosfat ni kita dapat dari mana? Kita dapat daripada folic acid, okey, vitamin B, okey, kumpulan vitamin B lah. Jadi sangat penting. Okey, jadi gula atau lemak akan digunakan oleh mitokondria kita untuk bertukar menjadi tenaga. Sangat penting. Jadi ini ialah ATP dan ADP punya penjelasan lah. Okey, fosfat, energi dan sebagainya dia tukar, sebenarnya dia ialah perubahan fosfat saja dalam badan kita. Okey, jadi awak nak jadi versi yang mana? Awak nak jadi kereta yang badan besar tapi enjin kecil ke awak nak jadi kereta yang kecil tapi enjin dia besar? Mana satu yang awak suka? Sebab kalau kesihatan mitokondria kita meningkat, okay, kita pun akan ada rekod ke tak ni? Sebab kesihatan mitokondria kita meningkat, sel kita pun akan meningkat. Okey. Kalau kesihatan mitokondria meningkat, sel kita pun akan meningkat. Siapa nak jadi A? Tak ada kan? Semua nak jadi B kan? Sebab B tu kita boleh ubah. Sekarang kereta kita boleh beli, tapi sebenarnya diri kita pun kita boleh ubah kesihatan mitokondria kita. Okey? Sangat-sangat penting. Okey, ini ialah testimoni saya sendiri. Saya dulu bila saya badan besar, saya rasa 2 km saya pergi jogging pun saya rasa dah sangat penat dah. Dia punya penat dia macam malas tau. Dia tak ada tenaga. Okey? Tapi bila saya dah tingkatkan kesihatan mitokondria saya boleh perform 30 km, 31 km, kan? Kalau Singapura tu daripada hujung ke hujung saya lari, kan? Ada satu hari tu saya patah balik lagi. Buat satu pusingan. Tapi cita-cita saya nak buat satu perimeter lah. Tapi sebenarnya tak ada jalan untuk buat satu perimeter. Dia tak ada jalan. Jadi tak boleh buat. Okay. Jadi anda pun boleh tingkatkan kesihatan mitokondria anda untuk jadi unstoppable lah. Macam cerita apa lagu Unstoppable tu kan. Anda pun boleh jadi macam tu. Okay. Jadi ini ialah sharing daripada upline saya, Pak Cik Azril, pada tahun 2021. Waktu tu saya pun tak faham apa itu CoQ10, apa itu kesihatan mitokondria kan. Ini ialah sharing dia lah. Kesihatan sesuatu sel ditentukan dengan mitokondria punya kesihatan. Kalau mitokondria kita sihat, insya-Allah sel kita pun sihatlah. Okey, dalam keadaan sekarang dalam musim Covid ni, kita punya sel biasanya kalau yang mana yang tak sihat itu kan, sebab contohnya dia ambil statin ke ataupun ada infection ke, akan ada mitochondrial damage lah, right? So salah satu daripada elemen yang paling penting untuk menjaga kesihatan mitokondria ni ialah enzim CoQ10. Okey, jadi Pak Cik bagi tahu
kesihatan satu sel tu dia bergantung sepenuhnya, bukan sepenuhnya lah, bergantung kepada kesihatan mitokondria kita. So bila adanya mitokondria damage, sel tu pun dia akan jadi tak sihat. Bila sel kita tak sihat, kita pun tak sihat lah. Sebab tadi saya bagi tahu kan, sel ni ialah bahan asas untuk badan kita. Jadi it's very important, mitokondria ni dia sangat important untuk kesihatan sel kita. Even though kita kalau gemuk pun sebenarnya kita ialah dalam keadaan insulin resistant. Faham tak? Siapa tak faham insulin resistant? Insulin resistant ialah di mana badan kita dia tak boleh masukkan lagi gula dalam badan kita. Kenapa dia tak nak masukkan? Sebab badan kita dia nak protect mitokondria ni daripada damage. Jadi dia resistant kan kemasukan tenaga dalam sel kita. Dah tak boleh masuk dah dia kata. Dah terlalu banyak kerja nak buat. Sebab banyak sangat gula nak dibakar pada satu waktu. Okey? Okey, simptom-simptom kalau kesihatan mitokondria kita merosot, kita cepat penat. Kat sini ada tak orang dia cepat penat? Dia bangun pukul 8, pukul 11 dia dah rasa macam nak tidur, macam tak boleh buat kerja dah. Ada tak kat sini dia cepat penat? Pukul 1 dia dah kena tidur ke macam mana, lebih kurang macam tu. Okey? Itu ialah satu simptom lah mitokondria kita merosot. Kedua, mengantuk selepas makan. Okay, siapa kat sini dia lepaskan dia kena tidur setengah jam. Lepas tu baru okey. Dia tak tidur 5 jam tau. Dia setengah jam je. Ataupun 1 jam. Dia tidur lepas tu dia okey. Dia boleh function balik. Siapa orang macam tu? Baik dengan aku. Kan? Kan? Sebab saya antara orang yang macam tu lah dulu. Okey? Sebab mitokondria you dia tak boleh nak gunakan tenaga yang you makan. Okey? Okey, ketiga, berat badan cepat naik tapi susah nak turun. Okey, ini antara yang orang komplain lah kan. Berat badan saya naik tapi tak boleh turun. Naik cepat, turun tu lambat je kan. Macam kita kalau orang yang sihat, naik cepat, turun pun cepat. Kan? Itu biasa. Okey. Ketiga, kesihatan mitokondria merosot bila kita mula mengambil ubat kolesterol. Siapa kat sini ada ambil ubat kolesterol? Maknanya kolesterol dia tinggi, doktor suruh ambil ubat kolesterol lah macam statin dan sebagainya. Sebab ubat kolesterol ni dia akan block penyerapan Q10 dalam sel awak. Jadi bila awak ambil ubat kolesterol, awak secara automatically kena ambil Q10. I'm very sorry to say that. Tapi ialah satu benda yang bagus untuk anda lah. Kan? Dan Q10 ni juga ialah antioksidan. Okay, tak apa. Nanti saya akan cerita pasal Q10. Okay, keempat. Okay, mutasi sel untuk sel kanser mula berlaku. Okay, benda ni you tak nampak. Okay, benda ni you tak nampak. Sebenarnya sel kanser ni, dia bermula daripada perubahan mutasi dekat mitokondria awak. Okay, saya cakap ni nanti, kau ni biar betul. Okay. Tapi tak apa, jangan risau. Okay, jangan risau. Sel kanser ni, dia nak jadi sel kanser, dia ada banyak steps. Okay, dia ada banyak step. Sebab sel kita ni, dia hidup 100 hari sahaja. Satu sel tu, dia hidup dalam jangka masa 100 hari. Jadi kalau anda nak jadi orang yang terbaik, macam testimoni yang saya jumpa, saya share tadi kan, anda perlu lakukan perubahan at least 100 hari lah. Okay, sebab sel awak akan replicate. Okay, bila sel awak sihat, awak jadilah orang yang baru. Okay. Okay, so sel kita dia sentiasa replicate. Kita ada DNA, RNA dan sebagainya kan. So apa yang berlaku ialah bila sel kita dia replicate, kadang-kadang dia ada mistake dekat sana. Okay, dia ada mistake dekat sana. Dia ada perubahan DNA yang berlaku kan. Bila dia salah copy sel kita kan, muka awak you takkan jadi macam muka saya. Sebab sel awak dia ada DNA dan RNA awak. Okay, bila dia copy, dia akan jadi orang yang sama. Tapi bila copy tu salah kan, apa yang berlaku ialah badan kita dia akan cuba repair. Okay, bila dia cuba repair, tak boleh repair, dia nampak ada kesalahan lagi, dia ada satu proses namanya apoptosis. Apoptosis ni ialah cell death program by your mitochondria. Mitochondria you akan buat satu program untuk matikan sel tersebut.
Maknanya bila sel tu salah kopi, dia akan mati sendiri. Apoptosis. Tapi bila apoptosis ni fail juga, apa yang berlaku ialah dia akan berlaku mutation. Mutasi sel akan berlaku. Bila mutasi sel berlaku, jangan risau. Sistem imun awak ada untuk melawan sel tersebut. T sel awak akan lawan sel tersebut sebelum dia jadi mutation. Tetapi kalau fail juga, okey? Kalau fail juga, itu yang akan jadi pre-cancer pada badan awak lah. So sebenarnya dia ada banyak step. Tapi kenapa juga kita nampak banyak orang kena cancer? Sebab you all ada terlalu banyak mitochondrial damage. Terlalu banyak mitochondrial damage sampai DNA repair pun terlepas. Patut apoptosis pun terlepas. Imun sistem pun terlepas. So bila mistake yang awak ada tu dia sangat minimum, awak punya untuk dapat cancer ni sangat 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 kurang lah. Okey. Okey, bila jadi pre-cancer pula, dia kena ada pemangkin. Pemangkin dia apa? Okey, pemangkin dia apa? Pemangkin dia ialah gula. Okey. Dalam keadaan awak ada cancer cell, lepas tu awak ada pula gula yang tinggi dalam badan awak, okey, itu akan membantu sel itu untuk jadi membesar lah. Okey, dia akan support sel tu sebab sel kanser dia akan menyerap gula 10 kali ganda lebih banyak daripada sel biasa. 10 hingga 20 kali ganda lebih banyak daripada sel biasa lah. Oh, saya dah terlalu sejuk ni. Okey. Okey, jadi macam mana badan kita, doktor scan dia tahu, okey? Macam mana doktor tahu yang kita ada sel kanser? Dia ada satu namanya PET scan. PET scan tu ialah apa yang dia buat ialah dia inject radioaktif gula dalam badan awak. Lepas tu dia akan tengok gula tu pergi kat mana. Okey? So bila gula tu pergi dekat satu sel tu terlalu banyak kan? Doktor akan tahu yang itu ialah sel kanser. Dan doktor akan detect sel kanser tersebut dan dia akan buatlah. Okey? Itu ialah di mana macam mana doktor dia scan kita punya kanser sel lah. Jadi sebenarnya bila anda kurang makan gula dan sebagainya kan, dia akan bantu kita kurangkan risiko ni. Okey? Biasanya orang yang kena kanser ni, satu, mitokondria dia dah damage, dua, dia tak jaga pun kesihatan dia. Lepas tu dia kena kencing manis. Bila kena kencing manis, itu ialah makanan untuk sel kanser dia lah. Faham tak? So another reason untuk anda jangan makan benda yang manis-manis. Okey? Sebab kanser ni dia takkan berlaku dalam sekelip mata. Dia ambil masa 10 tahun. Kalau you ada kanser sekarang, maknanya 10 tahun lepas you dah buat benda yang tak baik dalam badan awak. Faham tak? Kalau kita tak disiplin, tiga benda je, tiga tempat je kita akan pergi. Kita akan masuk penjara, ataupun kita akan masuk hospital, ataupun kita akan pergi dan masuk dalam kubur. Okey, itu ialah tempat untuk orang yang tak jaga kesihatan lah. Tak disiplin lah kan. Tak disiplin. Kadang-kadang orang disiplin bab makan tapi tak disiplin bab hidup kan. Setengah orang dia disiplin bab hidup tapi bab makan, jaga badan tu dia tak disiplin kan. Okey? Jadi kita kena faham lah disiplin ni bukan saja perbuatan tapi cara kita jaga kita punya tubuh badan juga. Jadi anda kena faham bila mitochondrial damage ni dia banyak benda yang akan berlaku. Okey, saya bukan nak takutkan anda, saya cuma nak share info saja. Gula memang makanan utama sel kanser. Sebab tu saya sarankan anda semua berpuasalah. Okey, tak apa, nanti saya share. Okey, macam mana kita nak tingkatkan kesihatan mitokondria kita? Okey, dalam grup saya kan, at least kita buat 16 jam lah. Kalau you mengandung ke, menyusu ke, okey 12 jam pun dah okey. Okey. Jadi 16 jam ni macam mana kita nak buat? Saya minta maaf lah kan, saya bagi tahu buat IF lah apa semua kan. Tapi saya tak boleh tak bagi tahu sebab benda yang baik. Okey. So kita puasa sekurang-kurangnya 16 jam sehari. Jadi macam mana nak puasa 16 jam? Kita puasa dalam waktu kita tidur juga. Okey. Jadi cuma sebelum tidur tu kita makan lebih awal daripada biasa. Maknanya kita makan pukul 7, pukul 6, itu pun dah sangat-sangat membantu. Okey. Lepas tu lewatkan sarapan anda. Saya tahu ramai orang kata, oh kena makan sarapan. Siapa yang cakap tu? Doktor. Dengarlah cakap doktor. Tak ada masalah. Tapi saya nak bantu anda semua.
anda bukan downline saya pun, tapi saya bagi tahu anda, lewatkan sarapan anda. Bagi badan anda peluang untuk gunakan gula dalam badan awak. Okey? Lewatkan sarapan. Pukul apa awak nak makan? Ha. Pukul 10 pun okey, masih sarapan juga. Dan saya nak bagi tahu anda, sebenarnya tak wujud pun perkataan sarapan tu. Kalau kita dalam bahasa Inggeris kita panggil breakfast. Breakfast tu ialah buka puasa. Breakfast tu ialah buka puasa. Anda boleh breakfast pada pukul 1 PM, 2 PM. Anda boleh buka puasa pada pukul 1 PM dan 2 PM. Tapi anda boleh tak sarapan pukul 1 PM, 2 PM? Jadi saya rasa kan anda kena tukarlah dia punya perkataan sarapan tu. Okey. Dalam grup saya kami guna buka puasa. Kami tak cakap sarapan. Dah tak ada sarapan dah dalam hidup kita. Okey. Kalau nak buka puasa 8 pagi pun buka puasa lah, tak ada masalah. Okey, sebab anda kena faham sebenarnya breakfast tu ialah buka puasa. Okey, yang anda cakap sarapan tu saya pun tak faham. Sarapan tu dia tak wajib pun. Jadi anda kena faham. Okey. Ataupun anda boleh makan sarapan tapi makan malam tu mungkin boleh awalkan lagi lah. Saya tak tahulah. Tapi awak decide sendiri 16 jam tu buat macam mana. Pada saya yang paling senang makan pukul 7 dan pukul 11 atau pukul 10. Okey. Lepas tu bila kita buka puasa tu makan dengan high protein. Semalam kan ada Didi share kan minum protein shake dan sebagainya kan. Itu bagus untuk meal pertama anda. Okey. Kalau ada duit lebih tambah fiber dalam tu lah, mix fiber kan tambah. Tapi kalau anda tambah mix fiber mungkin sampai petang lah awak tak makan kan. Dia punya kenyang dia lain sikit. Okey. Boleh cubalah, boleh cuba. Okey, kedua, makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Bukan saya suruh makan tapi boleh elakkan lah. Tapi kalau anda tak biasa, anda boleh makan kurang sikit makanan yang berkarbohidrat tinggi ni. Macam mi, roti, nasi, tepung tu cuba elakkan. Apa-apa yang putih kan cuba elakkan. Okey. Mi, roti, nasi, tepung basically is tepung lah kan. Okey, cuba elakkan. Sebab tenaga yang masuk tu sangat cepat dalam badan kita dan kita tak sempat nak gunakan. Okey. Kita tak sempat nak gunakan. Okey. Dan sel anda tak sempat nak gunakan ni dan terpaksa simpankan sebagai lemak badan. Okey, sebab tu adanya suplemen CB Plus untuk blok karbohidrat anda. Kalau anda nak makan sekali-sekala, okey, itulah guna dia CB Plus. Okey. Sebab tu adanya CB Plus sebab ada masalah ni. MW dah tahu dah, ada masalah ni. Tapi cuma tak boleh share je kan. Sebab ada big food company dan sebagainya kan. Sebab tu MW keluarkan carb blocker. Why we need to block the carbohydrate? Sebab terlalu banyak. Dan carb blocker ni dia bukan saja block tapi kadang-kadang dia melambatkan penyerapan karbohidrat dalam salur darah kita lah. Okay. So anda kena faham penggunaan dia. Lepas tu bersenam. Okay, saya nak tanya anda yang belum join grup saya, mana lebih baik untuk bakar lemak? Berjalan atau berlari? Saya suka berlari. Cuba anda komen. Ikut pengetahuan anda, mana yang bakar lebih banyak lemak? Berjalan ke berlari? Semua pun dah pandai. Kenapa? Okey, betul. Berjalan dia lebih banyak membakar lemak. Okey. Tapi berlari dia sebenarnya tak bakar lemak tapi dia bakar gula. Okey, dia bakar gula. Orang yang join ni semua dia dah pandai kan. Susahlah kita nak kita nak twist kan. Twist plot pun susahlah grup ni. Okey, jadi sebenarnya bila kita berjalan dia menggunakan oksigen sebagai bila kita berjalan, badan kita dia banyak menggunakan oksigen dalam mode aerobik. Jadi pembakaran lemak lebih banyak. Bila kita tak boleh bernafas, bila kita tercucuk cungap, badan kita terpaksa tarik gula dalam otot kita untuk digunakan sebagai tenaga lah. Okay. Jadi itu ialah salah satu daripada benda yang kita boleh buat untuk kita kurangkan gula ataupun lemak dalam badan kita. Okey. Jalan 10,000 langkah sehari at least lah. Kalau pagi-pagi tu silalah pergi jalan-jalan kan, ambil vitamin D kan. Walaupun vitamin D dengan mitokondria tu
relate dia mungkin jauh kan, tapi you need vitamin D. Okay, kebanyakan rakyat manusia pula, bolehlah rakyat manusia kan. Rakyat manusia ni dia banyak kurang vitamin D. Even saya buat blood test pun kurang vitamin D. Downline saya pun dia tanya, coach macam mana nak tingkatkan vitamin D? Betul. Memang semua, boleh dikatakan semua orang kurang vitamin D. Jadi kalau boleh anda keluarlah rumah, dapatkan vitamin D yang secukupnya. Okey. Ha, memang penting. Saya pun kurang vitamin D. Saya pergi kerja naik motor pun kena matahari pun kurang vitamin D kan. Jadi semua orang kena dapatkan vitamin D yang secukupnya. Okey. Yalah, daripada supplement pun boleh. Sebab tu kalau MACD sampai 3 sehari kan. Sebab vitamin D dia memang kita perlukan. Okey. Jadi penting. Okey. Keempat, yang ni tips. Pagi ni pun saya share kan. Okey. Saya share sebab rumah saya water heater dah rosak. Saya pula kena mandi air sejuk pagi. Okey, mandi air sejuk pada waktu pagi memang sangat-sangat membantu. Okey. Dia akan meningkatkan kortisol dan juga meningkatkan kita punya boost tenaga pada waktu pagi. Saya tahu tak ramai akan mandi air sejuk pada waktu pagi sebab rumah ada water heater. Okey, tak ada masalah. Saya pun fikir juga nak mandi sejuk ke tak kan. Tapi saya boleh bagi anda satu tips di mana bila anda mandi air panas, apa? Bila anda mandi air panas, kan? Okey. Bila anda mandi air panas, 5 cebok yang terakhir tu anda boleh air sejuk. Apa orang kata simbah cebok 5 cebok terakhir tu sebelum keluar daripada bilik air, you gunakan 5 cebok air sejuk. Okey. So panas sejuk lah. So ada peralihan kat sana. Sana pun akan bantu tingkatkan awak punya bilas 5 gayung air sejuk. Boleh lah. Okey. Dia akan meningkatkan awak punya mitokondria sebab dia akan stres. Saya dah lupa nama stres tu kan. Dia ada sejenis nama lah. Okey. Dia akan meningkatkan stres level awak supaya awak boleh jadi booster. Cuba esok mandi air sejuk. Awak akan rasa hari awak tu berlainan. Okay, different. Okay. Mandi ais tu dah level lain. Okay. Itu level lain. Sebab haba ialah tenaga dalam badan kita. So bila kita mandi dalam air sejuk, rendam, awak bayangkan betapa banyak tenaga yang keluar dalam badan awak. Dan badan awak dia kena buat tenaga baru. So kat sanalah segala-gala tenaga tu ditarik keluar. Okay. Cuba bayangkan. Okey, sekarang saya nak bagi awak satu tips. Satu tips untuk mengeluarkan satu enzim untuk meningkatkan kesihatan mitokondria awak. Okey, so kita buat ATP. Lepas tu kita juga tukarkan ATP ni kepada ADP. Okey. So adenosine triphosphate ni ialah 3 fosfat. So adenosine diphosphate ni ialah 2 fosfat. Diphosphate ialah 2, triphosphate ialah 3. So dia ada lagi satu enzim yang dinamakan AMPK. AMPK ni awak kena search Google sendirilah sebab study ni memang mendalam. AMPK ni ialah guardian kepada mitokondria kita. Dia ialah satu proses yang kita namakan autophagy. Siapa pernah dengar autophagy? So bila kita dalam keadaan AMPK, kita dalam keadaan autophagy. Adenosine monophosphate protein kinase. Dia adalah sejenis protein yang ialah sejenis protein yang kita lakukan bila dalam keadaan autophagy lah. So bila kita macam mana, dan AMPK ni dia akan bantu kita untuk tingkatkan kesihatan mitokondria kita. Oh, jadi macam mana saya nak dapat AMPK ni? Okey, AMPK ni tak payah beli tapi kita boleh tingkatkan dengan cara MPK ni akan diaktifkan dengan dua cara. Satu ialah kekurangan nutrisi. Okey, kekurangan nutrisi ni ialah bila kita tak makan. Badan kita cari tenaga kan. Bila gula pun dah drop kan. Badan kita dia nak bakar lemak tu, dia akan masuk satu state AMPK lah. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah badan kita dia akan aktifkan enzim ni untuk bantu mitokondria kita jadi lagi power. Sebab mitokondria sekarang ni dia dah tak ada gula. Dia sekarang dia nak memerlukan sesuatu. Okey.
Okey, itu satu. Kedua ialah kekurangan oksigen dalam badan. Macam mana kita nak buat kekurangan oksigen? Okey, kekurangan oksigen ni bila kita bersenam. Okey, jadi basically balik-balik benda yang sama kan. Bersenam, puasa, makan, kena jaga, suplemen. Benda yang sama sahaja. Okey. Jadi benda ni memang anda kena tahu. Okey, lagi satu ialah dengan bersenam lah. Siapa yang tak suka bersenam, anda rugi. Pergilah jalan kaki ke apa dan sebagainya. Dan senaman yang membantu ni ialah HIIT lah. Okey, HIIT tu apa? Pergi cari sendiri dekat Google sebab tak sempat nak ajar semua. Okey, HIIT. Okey, so ini ialah AMPK dan sebagainya lah, gambar rajah dia. Okey. So, saya nak share dengan anda untuk AMPK ni saya jumpa, okey, bila saya nampak jurnal ni saya macam wow. CoQ10 akan mengaktifkan AMPK pathway. Bila mitochondria kita aktif, tenaga kita bertambah. Dan juga mengurangkan ROS dalam mitokondria. Awak tahu tak, mitokondria kita ialah satu ejen untuk mengeluarkan ROS. Bila badan kita menggunakan tenaga, okey, bila badan kita menggunakan tenaga, dia akan mengeluarkan reaktif oksigen species. Dia ialah satu jenis radikal bebas yang dihasilkan oleh badan kita sendiri. Kan, kita selalu takut kan, asap rokok dan sebagainya kan. Sebenarnya badan kita juga hasilkan ROS dia tersendiri dalam mitokondria kita. Okey. Maknanya radikal bebas yang kita buat sendiri, kita tak boleh elak sebab kita perlukan oksigen. Kita manusia perlukan oksigen sebagai pengantara untuk gunakan tenaga. Okey. Tapi oksigen ni akan akan mengeluarkan ROS dalam badan kita lah. Okey, ROS ni ialah radikal bebas. Dia akan curi molekul dalam badan kita untuk digunakan. Maknanya ROS ni dia adalah satu, radikal bebas ni dia tak stabil tau. Faham tak? Siapa tak faham apa tu radikal bebas? Boleh angkat tangan. Saya terangkan dalam masa 5 minit. Kalau tak faham, awak takkan tahu kenapa dan sebagainya. Okey. Radikal bebas ni dia tak stable. Faham tak? Dia tak stable. Apa-apa yang tak stable ni dia akan pergi stabilkan diri. Faham tak? Contohnya seorang lelaki dia stabil bila dia berkahwin dengan seorang perempuan. Bila dia tak stabil, dia sentiasa mencari. Cari. Apa yang dia buat ialah dia akan curilah orang punya. Kan? Jadi apa yang berlaku ialah dia akan curilah untuk stabilkan diri dia. Kan? Sama juga macam kita ni perlukan RM5,000 sebulan untuk stabilkan diri kita. Tapi gaji kita RM3,000. Jadi apa yang berlaku ialah kita akan carilah untuk stabilkan, kita akan cari kerja lain dan sebagainya. Semua benda yang tak stable ni dia akan cari untuk dapatkan kestabilan. Bila dapat kerja RM5,000, dia stable lah. So sama juga radikal bebas ni, dia tak stabil. Dia pergi nak curi bahan-bahan orang lain. Okey? Jadi apa yang berlaku ialah kita perlukan antioksidan. Macam sel kita, dia ada satu lapisan luar dinamakan fosfolipid. Okay? Bila kita ambil lecithin E, kita ambil vitamin E, kan? Dia akan menguatkan dinding sel supaya radikal bebas ni tak boleh masuk. Itu satu, itu lecithin E. Dia menguatkan dinding sel supaya orang tak boleh masuk. Macam vitamin C pula, dia mendermakan supaya dia menstabilkan radikal bebas. Lecithin E ni lain pula. Biocin ni lain pula. Biocin ni dia mendermakan elektron kepada radikal bebas. Faham tak? Jadi beza lecithin E dengan biocin. CoQ10 pula apa yang dibuat ialah dia mengurangkan pengeluaran ROS radikal bebas dalam sel kita. Okey. Jadi tiga benda yang berbeza. Jadi sekarang faham tak apa itu radikal bebas? Radikal bebas ni dia pencuri. Bila dia curi, jadi sel kita akan berlaku ketidakstabilan lah. Okey. Jadi itu sebenarnya kenapa orang kata nak antioksidan, nak awet muda, kita ambil lecithin E, kita ambil
biosi kan. So another antioxidant untuk anda ialah CoQ10 lah. Okey, ini ialah yang saya cerita tadi lah kan. Bila kita menggunakan gula dan lemak sebagai tenaga, dia akan menghasilkan ATP dan juga dia akan menghasilkan radikal bebas. Kalau lah tak boleh brain juga, tak boleh faham juga, anda anggaplah kereta anda dia bergerak tapi dia mengeluarkan asap daripada enjin. Dan asap ni awak letak balik dalam kereta awak. Boleh tak? Awak boleh faham tak radikal bebas ni punya kerja dia macam mana? Asap kenderaan awak ambil asap tu, corong tu awak letak dalam kereta awak balik. Yang ada aircon tu. Awak hisap lah. Macam tu lah radikal bebas kita dalam badan kita yang kita tak nampak. Oxidative stress ni. Okay, sangat penting. That's why kan, awak bayangkan awak bawa kereta, lepas tu asap tu masuk dalam kereta, you need something untuk neutralize semua radikal bebas yang ada dalam kereta tu. Ya, memang lemah. Sebab tu you perlukan biosi, you perlukan ni, CoQ10 pula untuk kurangkan asap kenderaan tu kan. So itu yang berlaku kan. Kalau awak nak awet muda kan, awak kena faham semua ni. Kan? Jadi penting. Kita ambil suplemen ni bukan kita nak jadi jadi apa kan. So kita nak neutralize balik, kita nak bagi badan kita bahan-bahan yang penting untuk kita boleh jadi fungsi yang terbaik lah. Okey. Buka tingkap bagi asap keluar balik. Kalau boleh buka okey, tapi badan kita dia tak boleh buka. Sel kita semua tertutup kan. Jadi itulah masalah dia. Okey, jadi bantuan CoQ10 ni dia akan meningkatkan fungsi mitokondria kita dan mengurangkan radikal bebas yang dihasilkan oleh proses penghasilan ATP inilah. Okey, jadi anda kena faham. Okey, sebenarnya CoQ10 ni badan kita hasilkan juga. Itu masalah dia. Okey. Badan kita hasilkan juga, tapi lepas umur 25, 30 kan, hati kita semakin berkurangan untuk menghasilkan CoQ10 ni. Macam mana hati kita hasilkan CoQ10? Dengan bahan-bahan asas seperti vitamin B dan mineral-mineral yang penting. So sebenarnya badan kita dihasilkan juga. That's why kita tengok kan, budak umur remaja, umur 20 lebih kan, dia tenaga dia luar biasa. Tenaga dia luar biasa. Okey? Anda kena faham. Tengok tak budak-budak kecil, kalau dia makan gula, dia punya aktif macam mana? Sebab mitokondria dia sihat. CoQ10 dia banyak dalam badan. Kan? That's why lah. Okay? Diorang punya tenaga kita tengok pun kita dah penat dah. Sebab diorang punya mitokondria memang sangat aktif kan. Kita pun boleh jadi macam diorang kalau kita tingkatkan kesihatan mitokondria kita. Okay? So anda kena faham lah. Saya pun ambil juga CoQ10 ni. Nanti saya share cerita saya. Okay, ini adalah set cadangan kombinasi Q10 lah. Kalau anda nak just set kesihatan, okay, yang ni boleh screenshot tak ada masalah. You boleh tengok balik, boleh share dekat downline you. Okay, kalau nak set kesihatan, ambil Q10, double X, omega lah. Itu paling basic lah kan. Semua orang tahu double X, omega kan. Okay. Tapi kalau anda nak set antioksidan awet muda, okay, Q10, biosin dengan LSTE. Yang apa yang saya cerita tadi. Okay. Tapi kalau anda nak set untuk bertenaga, vitamin B dengan Q10. Ini kombinasi dia. Okay. Kalau awak nak set kesihatan jantung, Q10 dengan Daily. Ini saya punya customer selalu order. Q10 Daily, Q10 Daily. Sebab dia tak boleh ambil double X. Dia tak boleh ambil omega. Ada masalah. Okay. So, Q10 dengan Daily okey lah. Okay. Yang saya ambil pagi-pagi ialah Q10 Green Tea Plus, Biosi dengan B Complex lah. Ini yang set saya ambil setiap pagi. Okay. Awak boleh tengok saya ambil setiap pagi Omega 2, Q10, B Complex, Biosi dengan Green Tea Plus. Okay. Omega saya ambil 2 lah sebab saya rasa tak tahulah saya saya faham lah tentang diri saya kan. Saya memang perlu perbaiki diri saya. Jadi saya perlukan 2 omega bukan 1. Okey. Okey. Jadi suplemen bukan ubat. Okey, anak saya dia sakit mata, dia cakap nak pergi bawah nak makan suplemen. Dah sakit pun nak cari suplemen. Jadi ini satu pemahaman yang salah lah. Kan? Kita anggap yang kalau kita sakit dengan suplemen kita boleh baik.
Supplement kita makan ketika kita sihat, bukan ubat. Jadi anda kena buang jauh-jauh yang supplement ni ialah ubat. Okey. Dia boleh perbaiki kesihatan kita. Of course kita demam ke apa, kita ambil biopsi, memang dia boleh baik lah, boleh bantu. Tapi bukan kita boleh anggap dia macam Panadol. Okey. Kena buang jauh-jauh. Saya Q10 double S boleh tak? Boleh. Boleh. Semua boleh, tak ada masalah. Okey. Saya bagi tahu anda kan, saya pun ada mindset macam ni. Bila bapak saya ada kecil manis kanser kan, saya dah tak tahu nak bagi dia supplement apa. Saya bagi dia double S pun dia tak boleh makan, dia muntah. Omega pun dia tak boleh makan. Okey. Omega saya tak tahu, saya tak tanya dia makan ke tak. Dia hanya boleh makan Calmette D je. Dan saya fikir kan, bila saya dengar sharing abang saya tentang mitochondria, tentang Q10 ni, saya beli untuk dia makan. Waktu tu umur dia tinggal 1 bulan saja, dia ni lah jangka hayat dia. Bila bapak saya meninggal, saya balik rumah saya nampak botol Q10 bapak saya ada lagi. Okey. Dan ada lagi beberapa biji dalam tu. Dia tak makan habis pun. Jadi saya rasa sedih lah. Dan itulah kali pertama saya makan Q10. Saya ambil bapak saya punya. Okey. Jadi itulah kali pertama saya ambil Q10 lah. Saya punya jodoh dengan Q10 sebenarnya, saya beli untuk bapak saya tapi tak habis makan. Jadi itulah yang saya nak share dengan anda. Okey. Saya pun macam anda juga fikir nak sakit baru nak makan suplemen dan sebagainya kan. Tapi bila saya gunakan yang tu, bapak saya tinggalkan untuk saya nampak perubahan yang baik lah dalam diri saya bila saya ambil Q10 ni. Memang saya nampak, dan saya memang repeat order lah. Lepas saya guna kan, saya nampak, dan saya tak makan sehari 3 biji. Saya cuma makan sehari 1 saja. Sebab kita ni bukan tua sangat kan. Umur 40 lah, tapi okey lah saya ambil berkala. Saya cuma ambil 1 saja sehari. Saya rasa okey lah, cukup untuk kita yang umur 40 ni kan. Kalau kita umur 50 mungkin kita boleh ambil lebih, tak ada masalah. 2 sehari pun okey, boleh tahan sebulan. So Q10 saya lebih kurang 2 bulan sekali saya beli. Okey. Mak saya kecil manis, cucuk insulin 2 kali sehari. Mungkin tu you boleh tengok double X lah. Tapi double X gulakan turun, you kena check balik. Okey, jadi ini ialah testimoni grup saya dan juga testimoni saya. Saya nak tanyalah kat sini kan. Kat sini siapa yang dia nak ubah kesihatan dia pada tahun 2024? Dia nak jadi versi terbaik. Tekan 111. Kita dah tak ada masa kan. Siapa? Berapa orang yang nak jadi terbaik? Kan? Nak jadi orang macam dalam testimoni kita. Testimoni pun boleh jadi terbaik lagi kan. Okey. Okey. Kat sini siapa nak perbaiki kesihatan mitokondria dia? Tekan 222. Kita tengok. Siapa nak perbaiki kesihatan dia? Lepas dengar sharing ni dia dah faham dah. Mitokondria ni penting. Okey, asas pada semua. Okey. Jadi kita nak ubah diri kita dengan tips-tips yang saya share, nak ubah kesihatan mitokondria kita kan. Dan last sekali, siapa nak try Q10 dengan gaya hidup yang sihat? Maknanya tukar gaya hidup juga. Jangan makan supplement je kan. Tukar gaya hidup dan juga amalkan juga Q10 ni dengan supplement-supplement yang lain. Maknanya you tambah one more supplement untuk belanja your mitochondria. Okay. Kesian sangat mitochondria awak. Dia kan. Kesian sangat mitochondria awak. Dia dah berusaha untuk jaga diri awak selama ni. Awak sekarang kena bagi dia something. Kan. Order sekarang. Okay. Dah guna Q10 dan lain-lain. Okay. Bagus kan. Kalau dah guna Q10, you ubahlah you punya rutin juga kan. Kita kalau buat benda yang sama je, kita takkan berubah. Kita kena ada changes. Kan. Berapa harga? Harga nanti saya akan share. Okay, saya stop recording dulu. Sebab dia ada cerita pasal